Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat hadirin yang Allah sekalian, alhamdulillah kami ini kita memanfaatkan syukur kepada Allah SWT pada pagi yang hari ini dapat bersama-sama kumpul dan kumpul. Pertamanya saya mohon kemaafan ya, saya pun kudus sebab selalunya program di masjid saya di masjid ini tak boleh panggil itu kuliah pengaji. Jadi saya confuse dulu. Jadi apa pun mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan manusia itu sia-sia begitu, tidak. Dan manusia sampai pada suatu tahap kehidupan dia ditaklifkan. Sampai pada satu tahap kehidupan dia ditaklifkan. Taklif ini maknanya dipertanggungjawabkan. Artinya apabila sampai pada tahap kehidupan taklif ini, manusia sudah mula dihitung soal dosa dan pahala. Berbeza sebelum. Sebab itu kata Rasul SAW dalam sebuah hadis, Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena daripada 3 golongan. Maknanya diangkat pena itu berarti dia tidak dicatatkan amalan sama ada dia dosa ataupun dia pahala. Pertama, kata baginda Rasulullah SAW, anis sabi hatta yahtalim, kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Maknanya selama mana dia belum sampai. Sebagian ulama mengatakan bahawa bermimpi itu, kalau orang perempuan ni bermakna ketika dia mula istilah kita panggil dia orang Melayu haid lah, haid payah itu datang bulan lah, datang putus orang Melayu macam-macam lah. Maknanya orang perempuan apabila dia haid maka dia taklif sampai. Orang laki-laki dia berhenti, ini maklum. Maka ketika itu dia telah mula masuk dipanggil peringkat mukallaf. Satu. Sebab itu kanak-kanak dia tidak dikira dosa. Tidak kira dosa itu dalam arti kata dia tidak ada soal. Sebab kita faham begini,
dosa dan pahala itu dia ada kaitan dengan soal apa yang akan didapat sesudah daripada mati nanti. Sebab itu kanak-kanak, apa pun dia buat, selama mana dia belum akhir balik, maka dia belum dihitung amalan. Sebab itu kalau kita tengok sebagai contoh, katakan seorang ibu, bapa bawa anak-anak mengerjakan ibadah umrah contoh. Anak-anak tadi diberi pahala ke tidak? Sudah. Tidak. Dapat pahala ke tidak dapat pahala? Tidak. Anak tadi tidak dapat pahala. So dia tak masuk taklif lagi. Ya. Ini kita cerita anak yang belum balik lah tuan-tuan. Kalau dia dah balik itu kita tak payah cakap dia bawa lah. Maksudnya ni yang belum balik tadi. Dia beri pahala tu tidak? Tidak. Tetapi ibu bapanya dapat pahala daripada bawa anak tadi. Dan ibu bapa tadi diberi pahala bukan kerana anak tu buat umrah, kerana mendidik anak itu dengan amal soleh. Boleh faham tak tu? So itu kadang orang tanya, kalau kadang dia berkata, Ustaz, anak saya ni macam mana ni? Dia kata, kadang pakai ihram dia mengangkat dia kain dia. Sebab dia tidak beri taklif lagi. Kita kena faham dia konsep taklif. So tu ada had mukallaf dia panggil. Dia bukan semua orang asal dia manusia saja, beriman saja maka ada sebalik tak. Pertama, had yang kita kata tadi kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Tapi dia taklif ni bukan soal umur saja. Sebab itu kata Nabi SAW lagi, wa ini hatta yastaiqis. Orang yang tidur pula sampai dia bangun. Maknanya yang ini ni bukan kerana dia tak balik. Ya, dia tidur bukan kerana tak balik, tidur tak balik-balik itu dah meninggal. Maksudnya orang yang tidur dan kalau dia melakukan satu perkara ketika tidur, perkara tersebut menyalahi syarat, maka kata Rasul SAW dia tidak diambil kira. Contoh, barangkali semasa tidur dia merapaskan talak, dia tak sedar. Dia kata, bang, abang tahu tak, abang tadi tidur, daripada mula abang tidur sampai bangun, saya kira berapa kali abang talakkan saya. Contoh, begitulah. Betul tak diambil kira. Sebab itu sehingga dalam soal hukum hudud, ya, lebih tepat dia kata hukum qisas, orang yang membunuh semasa tidur maka dia tidak jatuh hukuman mandatori. Dia hukuman mandatori ni maknanya balas bunuh. Begitu. Ya, sebab dia tidak masuk dia panggil bunuh secara sengaja, tetapi dia termasuk bunuh tidak sengaja. Jadi hukum lain lah. Kalau istilah kita dalam undang-undang kita gantung usaha mati, yang gitulah lebih kurang. Ya, jadi maknanya orang yang tidur ni dia tidak ada taklif juga. Ini nak beri faham kepada kita bahawa taklif itu yang menentukan. Kalau orang yang tidak ada taklif, kalau sekiranya dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarat, maka dia tidak ada kaitan dengan soal syurga dan neraka. Baik, itu satu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, apa pula, wa anil majnun, ya, kata Nabi, daripada orang gila hatta yafiq, sehingga dia elok gila. Maknanya dia tak siuman, maka dia bermobil, tak ada ambil kira. Orang tak siuman, tak puasa, maka tak kira apa-apa. Tak siuman, tak sembahyang, tak ada masalah. Cuma yang masalah tanya, kalau siuman sembahyang, macam tak payahlah. Yang tak siuman sebalik, yang tak siuman sembahyang. Betul kan saya cakap tadi kan? Yang tak siuman sembahyang.
Macam mana? Tuan faham soalan ni tak? Yang tak siuman semayang macam mana? Jawapannya tak payahlah, yang siuman pun tak semayang. Kan? Dan orang tak siuman semayang, apa hal pula? Jadi makna tuan-tuan, ini menentukan. Kita nak pergi ke situ dulu, ya? Sebelum kita nak cerita mudah ke tak mudah, kita dulu, ya? Sebab itu first kita kena faham situ. Sebab itu kanak-kanak, kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, ya, anak-anak yang sebelum akhir balik, mereka ini dia masih lagi dalam fitrah, ya, fitrah. Sebab itu kalau kita baca dalam ilmu akidah, yang lahir dalam keluarga non-Muslim, kemudian belum akhir balik, dia pun meninggal dunia. Mana dia pergi? Syurga. Sebab itu dipanggil dia ni Islam di akhirat, tetapi kafir di dunia. Kenapa kafir di dunia? Sebab kuburnya kubur mak bapaknya. Kalau Kristian, Kristian lah. Kalau Hindu, Hindu lah. Jangan tuan tak ada kerja pula. Dia ni belum akhir balik Islam. Ini hukum akhirat. Tuan-tuan boleh faham? Kita faham? Itu kita tengok kadang-kadang ada anak kecil, anak dia kan dah tinggi kepala kan. Jangan tuan rasa dia mulia pada dia pula. Tuan-tuan sesilap jalan, bukan tuan-tuan lah, orang yang melihat ada ke orang kat depan ni. Kita dalam nunggu dia bukan main lampu, kita masuk neraka pula. Sebab itu kita kadang-kadang kita kena faham. Sama juga anak-anak kita tengok nakal kan, belum akhir balik lagi nakal. Betul dia nakal. Kalau mak bapak dia tak mendidik, mak bapak dia berdosa. Tapi dari segi nisbah perbuatan dia dengan kita, perbuatan dia belum diambil kira lagi. Ya. Tapi jangan buat modal pula. Itu kita suruh anak kita 6 tahun curi, kita tangkap je, jangan ambil kira. Belum balik lagi. Itu bab lain. Itu mak bapak dia berdosa. Nampak? Ya. Baik. Itu asas dia tuan-tuan. Bila kita sebut tentang apa nama ini, nak cerita tentang syurga neraka ini, kita kena pergi kau di situ dulu. Sebab itu tadi kita kata orang yang tidak balik, maka dia belum diambil kira, termasuklah soal akidah. Satu. Yang kedua, cerita orang gila pula. Orang gila ni termasuk macam-macam. Kita kata gila itu yang lebih menjurus. Ada yang hampir-hampir dengan gila, nyanyuk umpama. Kadang ada sembahyang suruh 12 rakaat. Tuan ni, kita tak boleh nak condemn sebab kita belum sampai lagi usia tu. Kita besok sesilap 20 rakaat. Kan kita bilangkan dia 12 rakaat lama betul dia sembahyang. Kita pula 20, lagi lama. Sebab tu orang yang begini nyanyuk dia dipanggil. Dia tak kira nyanyuk. Nyanyuk ni sejak okey tidak tak okey. Macam mana hukum? Hukum dia dikira sebelum nyanyuk atau sebelum gila. Sebab itu kita sebelum gila eloklah beramal elok. Persediaan sebelum gila tak suruh. Kita tuan-tuan akal ni bila-bila masa betul-betul tak? Kita jalan-jalan tergantung dinding pun gila, jangan main-main. Sebab tu kalau dah gila, sesudah daripada itu kita buat amal soleh pun tak dikira. Sebelum gila mengarut, maka dikira amalan sebelum gila. Dah gila nak taubat tak ada harapan lah. Kalau taubat pun tak pakai. Dia gila. Aku bertaubat, kau kan gila ke tadi? Itu, sebab tu amalan itu diambil dikira sebelum daripada hidup. Jadi kalau kita kadang-kadang ada orang yang begitu, susah mikir, susah kita risau. Macam mana lah bapak saya ni ustaz semayang pun dah tak betul. Memanglah dia dah gila dah. Dia dah gila pula. Dia dah nyanyuk dah. Itu adik-beradik dia lah tu. Bila dipanggil Zal maknanya dia punya akan sudah hilang. Okey. Itu satu perkara tentang selesai. Itu asas kita. Supaya kita faham. Supaya kita nak menentukan ini buat kerja benda ni. Kita ni buat kerja benda ni.
Ya, supaya kita tahu bahawa kalau kita mukallaf, berarti setiap yang mukallaf, maka kita tidak terlepas daripada penentuan. Jadi ini asas untuk kita tengok kita ni termasuk yang mana. Kita termasuk. Tapi takkan yang datang semuanya gila tuan, kan? Dan tentu-tentu yang ini semuanya mukallaf. Berarti kita termasuk kelompok yang setiap amalan kita, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal dipanggil amal jahat, buruk, ya, sedikit pun, maka diambil kira. Yang buat baik sedikit pun diambil kira. Nampak? Jadi maknanya apa? Maknanya pertama asasnya tadi ialah mukallaf. Selepas mukallaf, tengok bagaimana perbuatannya. Sedikit banyak, semua itu menentukan sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Boleh faham? Ya, sebab itu Allah bagi satu gambaran tentang bagaimana amalan ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia dia tak rasa kadang-kadang ada orang sangka, oh dia kata saya amal baik banyak, dia kata walaupun saya buat amal jahat sikit. Isu ni bukan soal baik banyak atau sikit. Yang ini bukan soal tuan-tuan masak campur garam dengan gula. Gula sikit je walaupun masuk gula, tapi garam banyak. Jadi oh dia lebih masin daripada manis. Bukan. Ini isunya ialah bagaimana amalan itu dilihat oleh Allah SWT. Kita solat tak? Solat. Melawan suami? Okey. Gitu. Boleh faham? Sebab itu dia bukan makna oleh kerana kita solat, maka bila kita melawan suami, kira malaikat pun tengok, lah dia ni orang solat, tak payah kira lah, gitu. Kita solat pun solat, betul tak? Mengaji pun rajin, tapi tanggungjawab kepada anak bini kita tak buat, maka itu dia kira. Ada konsep dia. Lepas tu tuan-tuan, banyak orang kadang-kadang dia tertipu, ataupun terkeliru. Dia sangka bahawa bila dia buat amal soleh banyak, dia buat amal yang jahat tadi sedikit, maka dia anggap benda itu enak. Begitu saja. Ya, betul. Kalau kita faham dalam konsep dosa dan pahala, bahawa apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, contoh dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan. Dalam satu riwayat yang lain ditambah wal umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu, kata Nabi, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Dalam satu riwayat lain Nabi tambah, dalam satu riwayat lain ditambah umrah ke umrah sebagai penghapus dosa. Itu betul. Itu kita tidak nafikan. Tetapi kata para ulama, yang dipanggil penghapus dosa ini ialah dosa kecil sahaja. Itu kita kena clear tu, ya. Sebab itu maknanya dosa itu terhapus dengan amal-amal soleh. Ya, maknanya dosa terhapus dengan amal-amal soleh. Jadi maknanya kalau orang yang melakukan dosa, maka dia buat amal-amal soleh sebagaimana disuruh Nabi SAW sebagai contoh. Itu sebahagian saja tuan-tuan, bukan itu semata-mata. Maknanya dia solat 5 waktu. Kan kita baca dalam sebuah hadis, kata Rasul SAW, ya, bagaimana pandangan kamu tentang orang yang mandi sehari 5 kali. Betul tak? Kata sahabat, ya Rasul, tak tinggal lagi apa-apa kotoran. Maka kata Nabi, begitulah orang yang solat 5 kali sehari apabila dia berwuduk. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasul SAW, orang yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, maka ketika dia membasuh muka, gugur dosa-dosa mukanya, basuh telinga, basuh tangan, basuh kaki,
Sehingga kata Nabi SAW, sehingga ke titisan apa nama? Sehingga ke titisan apa? Air. Titisan air. Air jambut. Titisan air yang terakhir. Itulah. Sebab itu kenapa disunatkan untuk tidak mengelap, mengeringkan wuduk itu supaya gugur sama. Tapi kata para ulama, dosa ini ialah dosa kecil sahaja. Bahkan dalam hadis tadi Rasulullah SAW sebut idza tunibatil kabair, ada sebagian ulama yang mentafsirkan dosa kecil ini tak mungkin akan diampunkan sekiranya dia tidak meninggalkan dosa besar. Ada yang mentafsirkan begitu. Ya, walaupun ada sebagian mengatakan dia tidak ada kaitan di antara dosa kecil dan dosa besar. Maksudnya dosa besar ada kaedah penghapusannya, dosa kecil maka dia terhapus dengan amal-amal soleh kita. Barang diingat bahawa yang namanya dosa itu yang menentukan ke mana kita nak pergi. Faham tak? Ya. Itu kadang-kadang, itu saya kata tadi di awal, kita kata kadang-kadang ada orang yang tertipu dengan amal-amal soleh dia. Dia rasa dia bangun, aku budi yang payah bangun. Ya. Dia rasa dia bangun tengah malam, bangun tahajud, hebat. Tapi dia lupa, ya, dia buat dosa sesama manusia. Yang dia buat, kerana dosa sesama manusia ini takkan selesai, melainkan dia selesaikan sesama manusia kalaupun dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, kata baginda Rasul, al-ghiba asyaddu minal zina. Orang yang mengumpat lebih berat daripada orang yang berzina. Para ulama mentafsirkan di sini, makna orang yang mengumpat lebih berat daripada orang berzina, kerana berzina perbuatan yang dosanya dosa besar, mengumpat juga dosa besar. Tetapi berzina itu di antara si pelaku tadi dengan Allah. Kiranya dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan ampunkan dosa. Tetapi orang yang mengumpat, sekiranya dia bertaubat tetapi dia tidak menyelesaikan urusannya sesama manusia tadi, dalam arti kata dia tidak mohon maaf daripada orang yang diumpatnya. Sebab itu kata para ulama yang Nabi sebutkan, dosa orang yang mengumpat lebih berat daripada orang yang berzina. Kenapa? Sebab payahnya nak minta maaf, susahnya nak mencuci dosa tersebut. Ini yang kita kata tadi. Kadang-kadang kita sangka kita ni ke syurga, kita lupa bahawa perbuatan kita membawa kita ke neraka Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sangka ke syurga, kita besok nak masuk syurga, kita lupa hadis Nabi SAW. Bila Nabi tanya, manil muflis, siapa orang yang muflis? Kata Rasul, orang yang muflis siapa? Sahabat kata, ya Rasul, orang yang tak ada duit, la dinar, duit pun tak ada. Kata Rasul, tak, bukan orang yang tak ada duit, tapi orang yang datang jumpa Allah Ta'ala, waqad syatama haza, dia dah nuduh orang ini, dia dah maki orang ini, dia mengata orang ini, maka kata Nabi SAW, ketika itu pahala-pahalanya diambil, sehinggalah tidak ada pahala yang nak dibawa lagi untuk dihitung, maka dia akan memikul dosa orang-orang yang dikata atau yang dimaki atau orang yang dituduh. Macam waktu kita ni masalah dengan syarikat je tempat. Sebab itu kita jauhkan masalah dengan manusia. Tak payah apa pening kepala maki orang, tak payah pening kepala mengata orang. Tak? Ini kadang-kadang ni masalah kita. Memang nampak macam ke syurga ni, tapi mudahnya kena rupanya kita. Sebab apa? Segala dosa, segala pahala yang kita buat tak, pahala mengaji, pahala semayang, tadi bangun subuh, malam tadi kiam, malam dah cuti jerubu, kiam. Kan? Kerja pun solat sunat, kerana jerubu, kerana Allah Ta'ala. Yang kita buat itu, tidaklah kita kata sia-sia, tetapi rugi. Kenapa? Sebab yang kita buat tadi
kemudian kita buat amal-amal yang menyebabkan pahala kita tadi dibawa oleh orang yang dituduh. Ini yang hari ini paling banyak. Sebab tu yang disuruh ya ayyuhallazina amanu, apa nama? Allah Ta'ala sebut dalam firman itu, kata Allah Ta'ala, pagi itu juga lagi kita buka ulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kamu suatu berita, pastikan dulu. Jangan suka-suka forward. Yes. Senang saja kita tolong neraka. Kita ingat kita bukan anak kecil yang ambil handphone kita. Kan anak kita kena ambil handphone kita. Lepas tu dia pun masuk dekat WhatsApp kita. Dia pun tak nak masuk, dia termasuk. Pasal dia pun tekan, dia tak tahu, dia tertekan. Kemudian dia pun tulis Z. Betul tak? Itu tak ada masalah. Lepas tu dia buat gambar pula. Nasib baik gambar sini. Kalau ke bawah, tak mampu orang dalam grup. Tuan-tuan, ini zaman hari ini kita mudahnya bawa kita ke neraka. Kita tak perasan. Hari ini orang kita suka beramal. Hari ini orang kita suka kepada benda baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, orang suka pada benda baik. Bukan tuan-tuan saja. Tuan-tuan memang kan dah bertaubat. Allah. Ni yang belum bertaubat pun suka benda baik. Tuan tengok artis-artis. Jangan tengok program Dai malam tadi. Dan ini saya ada satu program I Am For You. Ya. Jadi Ustaz Halim Hafiz dia punya apa ni? Dia punya anchor. Dia jemput. Dia kata, Ustaz, kita jemput artis, kita tak jemput artis yang hijrah saja. Kita sengaja jemput artis yang belum hijrah. Kan tak artis yang belum hijrah. Saya kata, kenapa Ustaz? Rasionalnya supaya dia rasa dia tidak tertinggi daripada kita. Mudah-mudahan sebagai dakwah melunakkan hati dia. Pani datang. Dia orang datang. Kenapa? Dia suka benda baik. Dia tahu ini benda yang membawa kepada dia ke syurga. Tapi pada masa yang sama dia tak tinggal lagi. Kan? Dia naik dia punya Instagram, harga juga. Tapi masa dia datang ni baguslah kan. Kita tengok, Masya Allah. Bila hijrah tak dengar cerita pun. Rupanya memang belum ni. Tapi kita kata hari ni orang nak buat kepada kebaikan banyak, tapi orang lupa tentang kejahatan. Faham tak? Ya, sebab itu Allah pesankan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Yang ini asas. Sebab apa? Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini kita mudah buat baik. Sebab apa? Dunia hari ini, dunia apa dia panggil? Dunia apa dia panggil? Teknologi hari ini. Tuan-tuan nak belajar hari ini, tak payah tunggu saya pun tak apa. Tuan-tuan tak nak belajar Ustaz dalam Malaysia ni Koman, nak belajar Ustaz Luan baru, tak ada masalah. Tuan-tuan tekan je Mufti Meng keluar. Tuan-tuan tukar, rasa dalam Malaysia ni Mujah Kuang, ambil Ahmad Deedat. Belajar Ahmad Deedat saja, orang lain dia tak belajar. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Hari ini mudah. Tapi ingat, mudah juga hari ini menyebabkan kita terperosok ke dalam neraka. Itu yang kita risau. Ya. Sebab itu kita sebut penama ini dalam istilah kita kata hati-hati. Hati-hati kerana kita khawatir kalau kita sangka kita ke syurga, tetapi nanti bila kita di akhirat kita lihat kita tidak di syurga pun. Ini yang kita sebut dalam hadis tadi bila kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, siapakah orang yang muflis? Orang muflis itu tak ada apa nak muflis habis. Tak ada benda nak bawa dah. Kita kena ingat. Betul. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata baginda Rasul, kamu tidak masuk syurga kerana amalan. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak ya Rasul. Wala ana, kata Nabi. Maknanya kau takkan masuk syurga kerana kau rajin mengaji. Kau takkan masuk syurga pasal kau mengaji, tunggu ustaz dapat, kau tunggu juga. Tak. Bang, bukan saya sebut ni, Nabi sebut. Cuma Nabi tak sebut lah yang begitu. Cuma kata Nabi, tidak masuk syurga kerana amalan kau. Sahabat tanya, ya Rasul,
engkau pun tidak masuk syurga kerana amalan. Wala anak, kata Rasul. Walaupun aku, tetapi masuk syurga tadi kerana Allah pilih kita. Itu tuan-tuan kena faham asas. Ya, asas. Supaya apa? Supaya kita tidak rasa bahawa kita ni berhak atas syurga. Kadang-kadang kan kita begitu, kita dah rasa kita baik, wah, aku boleh masuk syurga. Ya Allah, aku dah beramal banyak ni, kau mesti masukkan aku dalam syurga. Macam tu lebih kurang kan. Macam kita lah, duit dah ada, daftar haji pun dah awal, kita pergi daftar haji. Encik ke mana pun mesti bagi safety. Duit saya dah ada dah. Siapa nak tanggungjawab kalau saya mati? Ambul pandai tu. Dulu duit banyak, tak ingat pun. Sekarang ambul nak act. Kita tak ada hak nak minta dengan Allah Ta'ala begitu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebutkan tentang seorang yang masuk syurga. Allah kata masukkan dia ke dalam syurga atas rahmat. Apa kata orang ni? Tak. Masukkan aku ke dalam syurga kerana amalan. Kata Allah Ta'ala dalam firman, tidak masukkan dia ke dalam syurga kerana rahmatku. Dia kata, ya Allah, masukkan aku dalam syurga kerana amalan. Dia dah beramal, hidup dulu. Takkan masuk syurga kerana rahmat kau, tentukan amalan aku. Apa kata Allah Ta'ala? Timbang nikmat aku dengan amalan yang dia buat. Ambil. Ambil biji mata. Timbang. Faham tak? Tapi hadis ini bukan bermakna tuan-tuan tak payah beramal. Hai, kau ni sejak balik daripada Masjid Tinggi dah tak beramal dah. Bang, masuk syurga ni bukan kerana amalan bang. Rahmat Allah. Cerdik lebih. Tak, bukan begitu maknanya. Yang itu tu nak beritahu kepada orang yang beramal supaya jangan berbangga dengan amalan. Nampak? Sebab itu kita kena beramal juga. Kerana beramal tadi dihitung, dikira. Beramal kena buat, amal soleh kena buat. Tapi pada masa yang sama, tinggalkan yang dilarang. Faham tak? Saya rasa tuan-tuan tak payah cerita ke orang nak masuk syurga macam mana. Semua tahu. Tahu tak gagak masuk syurga? Tahu. Budak-budak kecil pun tahu macam mana nak masuk syurga. Tanyalah anak-anak. Tapi yang menjadi masalah kita ialah bila kita tak perasan amal-amal kita yang menghalang kita ke syurga. Bahkan amal itu sebenarnya lebih kuat menarik kita ke neraka. Ini yang kita sebut dalam hadis tadi. Apabila Nabi tanya, atadrun amal muflis, tahu tak siapa yang muflis? Kata sahabat, al-muflisu fina la dirhamala wala mata'. Orang yang muflis, orang yang tak ada benda, tak ada duit, tak ada apa benda harta pun tak ada. Itu sahabat jawab. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis saya sebut tadi, dengar tuan-tuan ni hadis ni, saya nak pelikirkan lagi supaya tuan-tuan faham. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita lupa, kita tak perasan. Kita rasa lah senang je nak kena ke syurga. Dia lupa yang dunia juga senang. Kata Nabi apa? Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia nanti datang di akhirat besok dengan keadaan dia sembahyang. Tapi tak kata orang tak sembahyang. Tak sembahyang tu saya bincang dah bang. Nampak? Dia tak sembahyang tu saya bincang dah. Itu tak sembahyang. Panjang cerita tu. Ni Nabi kata ni, orang yang nanti umatku datang pada hari kiamat, dia solat, dia bawa solat dia. Saya solat kat masjid, saya solat 5 waktu, saya solat, saya tahajud, saya duha. Itu orang itu kadang lain, duha ke syuruk isyraq. Kan? Ada kan? Tak ada duha isyraq, tak ada duha semua. Kalau saya doa nak buat sampai sudah. Kita kena suka kelahi, kita pesan. Tapi malam tadi tu tak ada apa-apa. Kadang-kadang saya tengok netizen ni yang bertenang lah, tak ada benda pun. Saya tak ada komen pun. Saya cuma kata Da'i Hamidah cakap tu okey dah. Sebab di ujung tu Da'i Hamidah tekankan bayalah ada pusat zakat. Betul tak? Itu je. Kita Ustaz Kazim kata pun betul. Saya pun tak kata Ustaz Kazim kata salah. Saya cuma kata Da'i Hamidah kata betul. Cuma Ustaz Kazim kata takut menirukan. Saya rasa tak keliru pun. Sebab dia tak bagi tahu bayar apa pusat zakat.
lebih teratur, lebih tersusun. Huraian macam-macam dia dah sebut. Itu tak ada klaim dia pun, tapi netizen akhirnya yang berdosa. Oh, dia kata, ustaz apa penyebab berdosa? Aku pula. Kan? Kita buat kerja gitu saja. Pasal saya dengar dia cakap, ustaz Datuk Fadli Shah pun dengar. Saya tanya, dia pun setuju. Betul dah tu huraian dia tu. Kan? Pasal dia tanya boleh tak boleh? Dia itu je. Boleh tak bayar? Tak boleh bayar. Dia bukan tanya, berapa asnaf saya kena bayar? Dia kata saya nak bayar sedikit, berapa asnaf saya nak kena bayar? Dia tak tanya, dia boleh tak boleh? Itu jawapan, okey boleh, memang boleh. Tapi kita tak boleh cakap boleh tu kita terangkan banyak. Nanti orang akhir tak bayar ustaz zakat. Bagus dia tu, dia jawab tu betul tadi. Tak ingat Amidah tu jawab. Tetapi saya tak sebut tu. Ustaz kata okey je pun. Malah tadi pun okey. Cuma ni netizen hati-hati. Semayang orang, tapi yang bukan-bukan maki sana, maki sini. Saya pun tak suruh. Tak boleh maki yang muda. Maki ustaz dia, maki ustaz ni. Tapi tak ada lah yang dalam ni. Ini lantak pilihan lah. Jangan, kita kena ingat. Kita kena ingat. Sebab itu tuan-tuan, dia kata orang yang datang pada hari kiamat dengan solatnya wasiyami. Dia bukan tak puasa bang, dia puasa. Lepas tu saya kata tadi, solat tadi nak buat duha, nak buat suruh, buat isyraq buat. Tapi lagi bagus kalau siapa yang nak buat isyraq daripada waktu subuh, jangan buat benda lain, duduk situ. Kalau tuan-tuan tengok dalam rancangan saya juga saya terangkan. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang apa nama ni, solat subuh kemudian duduk di tempat dia, yang mana tak bergerak lah, tak sibuk nak ke jamban, nak apa, biar dia awal-awal duduk. Lepas tu lepas habis solat zikir, lepas zikir doa, sambung baca Quran, tak pun dengar kuliah, duduk lagi di situ sampai waktu suruh. Kemudian dia solat 2 rakaat. Ulama khilaf di situ, solat isyraq ke atau duha. Kata para ulama kalau buat di awal waktu isyraq, maknanya suruh berapa sekarang? 6 minit pula tak. 7 3 minit. 7 berapa minit? 7 2 minit ke 6.59 kalau tak salah saya. 6.59 saya rasa. 6.59. Tuan-tuan, maknanya 6.59 suruh. Betul? Jangan solat dulu. Itu matahari baru nak naik. Bawa tenang. Bila nak solat, kita di Malaysia kita pakai 28 minit atau 25 minit. Jangan pakai Mekah 15 minit. Untuk kena ingat matlak kita berbeza-beza. Tahu matlak tak? Tempat bulan lalu, bulan pula dah. Tempat matahari lalu. Kita kan di sini, Mekah di sana, tentu tak sama. Position kedudukan negara kita. Position tu kedudukan lah. Position tempat kita itu tidak sama dengan tempat sana. Sebab itu kita pakai 28 minit atau 20 minit. Okey, kita ambil 28 minit. Kan? Tak usah kena ambil 28. Sebab kalau ambil 28 dia tetap 25. Kalau ambil 25 dia tak masuk 28. Betul tak? Dia panggil dalam ulama itu khuruj minal khilaf. Okey, saya setel. Tuan-tuan, 28 minit. Lepas 28 minit 6.59 campur 28 minit 7.5. Siapa yang solat 7.5, maka kata beberapa ulama dia solat sunat isyraq. Itu solat sunat isyraq sejurus. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang pukul 9, isyraq apa ke benda? Dia dah masuk waktu duha. Boleh faham? Jadi kalau orang yang betul-betul nak solat, buat isyraq kemudian sambung dengan duha pun boleh. Atau siapa yang nak kata duha pun tak ada masalah, sebab waktu duha memang dah masuk. Boleh faham tak? Tapi kaedah kena buat tu. Dia dapat pahala seperti apa? Mengerjakan haji. Haji bersama Nabi. Buatlah betul-betul. Itu syuruk. Dia tunggu sampai tengok TV. Tengok syuruk. Tak dapat. Dia kena buat betul-betul. Sama macam saya baca dalam kitab Azkar tu di TV Izzah tu, kalau kita menonton lah, saya sebutkan tuan-tuan, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 3 kali. Nabi kata baca 10 kali. 10. Nabi kata kau baca 10 kali, hari itu kau dijaga daripada benda yang kau tak suka. Dan Imam Nawawi disebut, ni saya nak cerita ni kita buat betul-betul lah, baru dapat fadilat dia.
Tapi kalau tuan-tuan kata dapat pahala tak? Buat dah macam mana tuan, nama pun zikir dapat pahala tu takkan zikir dapat dosa pula. Kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tercatat nama satu dalam angin aku. Sudah. Baik tak payah baca apa-apa. Nah, sebab tu buat. Tapi kata Nabi, kalau kau nak buat macam itu, sebelum kau cakap qabla kalam dia panggil. Sebelum cakap apa-apa, baca tu dulu. Maknanya tak payah baca yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu subuh saja. Waktu maghrib lain pula. Waktu maghrib tak ada masalah. Dia tidak tekankan bercakap atau tidak. Subuh. Hadis sebut. Ini kita bincang tuan di TV Islam. Subuh tu kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, kau baca. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terulang 10 kali. Maka kau dapat pahala seperti kau dapat pahala. Kau baca tu, maka hari itu kau jaga daripada benda yang kau tidak sukai. Cara ni. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Bolehlah ajirna pun tak apa. Tapi kalau kita baca ajirna, itu untuk kita aminkan saja. Sebab imam dah baca Allahumma ajirna, ya Allah kau jauhkanlah kami. Jadi kita amin. Sebenarnya zikir untuk dibaca sama-sama. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tak payah tukar, tak berzikir, tak payah tukar pada nar. Boleh faham tak? Zikir tak payah tukar pada kami sebab masing-masing kita baca lah. Banyak senang. Imam baca tuan-tuan diam je. Allahumma ajirna amin, Allahumma ajirna amin, amin. Zikir baca doa kalau imam tidak tukar kepada kami, imam khianat. Dalam dalam kitab Al-Azkar disebut. Imam tu khianat. Dia kena Rabbana atina, kali Rabbana atini, Rabbi ja'alni muqimah salat. Khianat imam. Jadi orang takut, orang dulu takut jadi imam. Betul-betul saya tengok orang dulu takut dia. Orang sekarang tolak semacam tu. Doa ni hitam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca doa tu dia, Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah ampunkan dosa aku. Mak dia seorang je. Tak bunga imam. Yang kita mengamin, amin, amin, amin. Mak kita tak ampun dan mak dia je sudah. Tu. Sebab tu untuk doa mesti tukar. Zikir tak tukar tak. Sebab dalam tu sebut Allahumma ajirni, Allahumma ajirni. Jangan baca 3 kali kan? Baca berapa kali? 7. Oh betul. Ini semua pakai baca nak laju je. Bolehlah dapat tak pahala dapat. Siapa baca Allahumma ajirni minan nar pada waktu subuh, dia kalau mati pada hari itu sehingga pada waktu malam dia tidak dicatat namanya dalam neraka. Namanya tak ada dalam neraka. Dia bincang. Itu lain tahun kan. Itu dalam kitab Al-Azkar kita bincang. Baik. Tuan, saya nak beritahu kita berhenti 10.30 sebab lepas ni Ustaz dah sepi.